Okay, selamat pagi semua, bertemu kita lagi untuk kita punya after sales service module. So, untuk hari ini kita dah nak masuk untuk subtopik yang terakhir, itu subtopik keempat, WA keempat. Okay, untuk subtopik keempat, dia mau pada prepare after sales service report, menyediakan laporan selepas jualan. Okay, harapnya awak pun dah go through lah dengan notes yang Miss pernah share. Okay, so untuk hari ni kita just sambung untuk tengoklah macam format ataupun elemen ataupun input untuk kita punya last subtopic untuk after sales service. Okay, jom kita tengok. Apa itu laporan? Okay, apa itu report? Apa itu laporan? Okay, laporan adalah maklumat tentang sesuatu kedudukan yang dilaporkan atau sesuatu kenyataan formal hasil daripada sesuatu penyelidikan atau sebarang maklumat lengkap tentang sesuatu hal yang disampaikan oleh penyelidik. Okay, laporan boleh ditujukan kepada seseorang individu, sekumpulan ahli, sebuah jabatan kuasa ataupun organisasi. Okay, laporan ini juga boleh ditujukan kepada seseorang individu, kumpulan ahli, sebuah jabatan kuasa ataupun organisasi. So, untuk after sales report ni kita akan tengok ada laporan. Laporan macam mana kita nak buat. So, terbahagi kepada dua bahagian, iaitu laporan rutin dan laporan tak rutin. Laporan bukan rutin. Okay, seterusnya, untuk laporan rutin, biasanya digunakan untuk kegunaan dalaman seperti kemajuan projek persendirian dalam jabatan. Okay, ciri-ciri laporan biasanya terdiri daripada format, tajuk, maklumat pada laporan, kefahaman pembaca dan juga maklum balas. Okay, maklumat pada laporan biasanya mengandungi nama penulis, tajuk dokumen, tarikh jangka masa liputan, tarikh dan nombor rujukan. Okay, tadi kita dah tengok untuk laporan rutin. Okay, sekarang kita go through pula untuk laporan tidak rutin. Okay, laporan tidak rutin pula dia meliputi laporan ditauliahkan untuk tinjauan khusus. Misalnya, laporan penyiasatan pilihan raya, laporan kebakaran, laporan produk serta laporan tahunan. Itu terjatuh ataupun termaktub anda laporan tidak rutin. Okay, butiran utama meliputi pengumpulan fakta, fact, pengambilan nota yang lengkap, which is sumber dan perakaman sumber yang relevan. Okay, penulis perlu menyemak segala maklumat yang relevan dengan tujuan penyiasatan dan membuat pertimbangan sama ada fakta yang relevan atau bidang pendidikan terlepas perhatian. Okay, macam laporan rutin tadi dia berlaku pada general lah. Kalau laporan tidak rutin ni dia macam spesifik dan memerlukan fakta serta sumber. Okay, kita tengok pula seterusnya. Okey, kita tengok untuk susun ataupun susun letak umum laporan rutin dan tidak rutin. So, pertama sekali kita perlu ada judul muka surat. Judul, tajuk. Lepas judul, kita buat ringkasan. Selepas ringkasan, kita buat senarai kandungan. Okay, apabila kita dah ada ni, kita teruskan pula dengan pengenalan. Ni macam biasalah, dia punya body part ataupun isi-isi starter. Biasanya untuk kita buat laporan. Tak kisahlah untuk laporan ke ataupun awak buat assignment pun biasanya after senarai kandungan je awak akan terus masuk pada pengenalan, betul tak? Okay, selepas saja pengenalan, awak akan masuk pada bahagian hujahan. Awak hujarkan segala-gala point ataupun segala inilah macam tadi body part yang kita kata. Okay, so hujahan ni awak nyatakan keseluruhan ke semua yang awak nak hujahkan. Kemudian lepas hujahan awak simpulkan semula, awak summary-kan balik secara ringkas. Kadang-kadang kita panggil ringkasan, tapi ini kita mau pada kesimpulan lah. Kita simpulkan balik berdasarkan hujahan tadi. Okay, selepas kita buat kesimpulan, kita buat cadangan. Kita berilah cadangan untuk kita counter balik hujahan atau permasalahan aduan yang kita dapat pada hujahan tadi. Okay, selepas cadangan, kita lampirkan. Letak lampiran. Lampiran ni biasanya terkandung gambar lah. Gambar ataupun bukti bergambar. Hasil ilahi rujukan dan bibliografi. Okay, ini adalah rujukan lah. Macam tadi Miss kata sumber. Sumber daripada mana awak dapat untuk awak tulis report tu. Okay, kita teruskan lagi. Tujuan laporan dibuat. Okay, untuk tujuan laporan, awak kena mengenal pasti masalah. Okay, lepas mengenal pasti masalah, awak memberikan maklumat dan fakta. Maksudnya, tujuan laporan ni dia banyak. So, selain daripada mengenal pasti, awak boleh kata awak nak memberikan maklumat dan fakta. Ini mau pada tadilah. Kemudian, mencadangkan penyelesaian, awak boleh juga bagi cadangan penambahbaikan. Selain daripada mencadangkan penyelesaian, awak boleh juga kata mencadangkan tindakan yang perlu dilakukan. Okay, tujuan selain itu ialah membuat kesimpulan, iaitu menyimpulkan. Okay, seterusnya,
menilai sesuatu pendidikan ataupun aktiviti. Kat sini dia boleh kata kita nak nilai lah, nilai sesuatu tinjauan ataupun pendidikan ataupun aktiviti ataupun kajian. Okey, seterusnya kita ada membawa rekod sesuatu peristiwa. Boleh jadi yang kita tulis laporan terkini ni adalah rekod terkini berkenaan sesuatu peristiwa yang pernah berlaku. Kemudian menganalisis aktiviti pendataan dan sekali ialah menghuraikan sesuatu peristiwa, prosedur ataupun tindakan dan juga lain-lain. Okey, kita tengok pula pada yang seterusnya, format menulis laporan. Itu kita kata untuk topik dewasa lah. Okay, macam mana awak nak hafal ataupun macam mana awak tahu starter macam mana awak tulis. Okay, awak hafal ni, kata ni ataupun perkataan ni, topik dewasa. So, untuk topik dewasa, untuk format tulisan laporan kita lah. So, topik dewasa bila kita huraikan, kita ceraikan, kita tengok satu persatu, T stand for topik. Kalau untuk O, tadi kan topik dewasa, so T topik, O objektif, P paparan, I isi, K kesimpulan, D definisi, E elakkan, W wacana, A analitis, S saranan dan I sekali A appendix. So ini antara macam mana awak nak hafal untuk awak guna semasa menulis laporan. So ni format lah, format untuk menulis laporan. So awak boleh hafal untuk perkataan topik dewasa. Ni dia punya huraian. Okay. Okay, jenis-jenis laporan kita ada lebih kurang adalah 4 jenis laporan. Okay, yang pertama pemberian atau penyelidikan. Okay, laporan kedua kita ada jenis penyelesaian masalah. Yang ketiga, laporan penilaian. Dan akhir sekali ialah laporan analisis. Okay, macam laporan analisis ni, familiar kan? Awak pernah buat masa dekat C01, laporan analisis mengenai ataupun terhadap apa? Mengenai kegiatan, aktiviti, sukan di sekian-sekian-sekian. Awak nak tahu pengetahuan responden terhadap kegiatan tersebut. Itu contohnya awak familiar lah sebab awak pernah analisis, awak pernah buat. Betul tak? Okay, tengok seterusnya. Langkah-langkah menghasilkan laporan. Macam mana cara kita nak hasilkan laporan? So, pertama, memastikan laporan mengikut format yang ditetapkan. Okay, pastikan format yang awak buat tu ditetapkan dengan baiklah. Awak tahu buat jenis format apa. Awak dah kenal pasti format apa yang awak nak buat. Okay, kedua, gunakan format yang telah ditetapkan untuk mengumpulkan maklumat penting berkaitan laporan. So, berdasarkan bila awak dah pastikan laporan tu mengikut format yang ditetapkan, awak tahu maklumat apa yang awak nak key in ataupun maklumat apa yang awak nak sertakan. Adakah ianya berkait dengan laporan? Dan akhir sekali, bahagian atas laporan perlu meletakkan tarikh, tajuk laporan dan nama anda sebagai penulis laporan itu. Okay. Itu untuk langkah-langkah menghasilkan laporan. Okay, kita tengok pula. Yang keempat, bahagian pengenalan perlu dinyatakan, tajuk dan merumuskan perkara utama. Okay, jadi kita dah tetapkan macam mana kita nak buat, kita dah tentukan, kita dah pastikan. Kemudian bahagian pengenalan perlu dinyatakan, tajuk dan merumuskan perkara utama. Okay, yang kelima, membuat kesimpulan laporan dengan ringkas serta cadangan untuk diambil tindakan jika perlu. Okay, kesimpulan laporan dengan ringkas maksudnya macam Miss kata tadi, awak simpulkan, awak ringkaskan sebab awak nak summary-kan balik. Awak ringkaskan serta cadangan untuk diambil tindakan jika perlulah. Okay, tadi kelima. So, yang keenam, periksa laporan sebelum dihantar kepada pihak atasan. Okay, sebelum awak submit, of course lah kita kena semak kan. Kita kena double check balik. Tak kisahlah berapa kali double check pun. Periksa semula laporan sebelum hantar pada pihak atasan. Okay, tadi kita dah tengok untuk langkah menghasilkan laporan, betul tak? Okay, sekarang kita tengok pula pada struktur laporan jualan. Okay, laporan jualan ni adalah dokumen ahli perniagaan yang dihasilkan untuk digunakan oleh syarikat. Of course. Okay, so satu laporan jualan yang baik adalah ringkas dan memberikan judul jual serta pengurus nombor atau angka jualan terkini. Okay, laporan jualan biasanya dihasilkan secara mingguan, bulanan, suku tahunan atau laporan jualan tahunan. Okay, ini pun kita dah pernah touch, kita dah pernah go through, kita dah pernah buat pada modul 2, C02. Ingat tak? Sales, direct sales and retail. Ingat tak? Kita pernah go through contoh macam mana kita nak buat laporan jualan mingguan, bulanan.
ataupun tahunan. So, struktur dia yang pertama, awak mulakan dengan ringkasan, summary. Macam mana awak ringkaskan benda tu? Kemudian melaporkan nombor, sebab kita nak tengok adakah nombor yang disertakan tu adalah yang terkini. Dan akhir sekali ialah section penjelasan. Maksudnya awak jelaskan semuanya lah. So, ni untuk struktur laporan jualan. Okay, nampaknya kita pun dah tiba ke pengakhiran untuk slide ataupun untuk kita punya subtopik untuk modul C03 kita after sales service. So kita sebelum ni kita dah pernah go through first ataupun subtopik pertama, perkhidmatan selepas jualan. Kemudian yang kedua ialah liaise with customer, macam mana awak nak berhubung dengan customer. Kita dah tengok cara teknik macam panggilan, macam mana awak nak sampaikan ataupun dapatkan aduan ataupun maklum balas. Yang ketiga tadi menilai aktiviti prestasi selepas jualan, macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak tengok. Dan akhir sekali kita mau pada yang tadi tu subtopik ketiga. Okay, ini ialah subtopik keempat yang akhir sekali ialah berkenaan laporan jualan, laporan selepas jualan. So harapnya segala perkongsian dan input yang kita yang Miss share, yang Miss sampaikan dapat awak fahami dengan baik, dengan jelas. Dan macam biasa, kalau ada sebarang persoalan sangat-sangat dialukan, awak boleh PM Miss sama ada melalui WhatsApp ataupun Google Classroom punya chat, private chat. Jangan risau, kita sedia ada masa untuk buat revision. Untuk kertas tugasan pun Miss dah attach dekat Google Meet kita. Nanti awak boleh refer. Tengok juga pada due date, pada bila nak kena submit. Since kertas tugasan pun pada quiz open book, awak boleh refer, buat sambil refer pada nota. So sekian saja untuk subtopik terakhir kita untuk after sales service modul ketiga kita. Okay, sekian, terima kasih semua.